pagi ni saya sebenarnya kita lebih kepada saya akan cerita macam mana cara data collection menggunakan Topcon punya GPS. So saya rasa tuan-tuan semua banyak ada yang kebanyakannya menggunakan sudah ada Topcon punya GNSS receiver lah. Okay. Dan kita juga akan gunakan software yang digunakan oleh Topcon lah. So software yang terlibat adalah Magnet Tools atau Topcon Tools dan juga software GPS Convert. So dari situ je. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya sekejap. Okey. Tuan-tuan semua boleh nampak Okey. So untuk pengetahuan tuan-tuan semua, Topcon sebelum ni office kami adalah di Ampang. So bulan 3 tahun ni kami dah berpindah ke Shah Alam office kami baru pindah. So dengan perpindahan ni juga kami juga dah jadi ASEAN Regional lah. So barang-barang dari segi warehousing semua di Topcon Malaysia lah. Yang ni mana kami akan cater untuk Southeast Asia punya market. Okay. So ini adalah office baru kami yang kalau tuan lihat. So di office baru ni juga ada bahagian untuk dipanggil, kita ada dipanggil experience center lah bagi atas tu, mana kita akan display kita punya barang-barang yang dibekalkan, dan juga kita ada satu diorama untuk tuan-tuan tengok dengan lebih lanjut apa benda barang-barang yang ada di Topcon lah. Okay. Kita juga ada service center, training center. So hopefully bila pandemik ni dah habis, tuan-tuan boleh datang untuk visit kita punya tuan-tuan boleh datang untuk visit kita punya office lah. Okay. Segi. Adi, I think you mute yourself already. Okay, semua boleh dengar? Yes. Alright. So, okay. So di office kami juga kita ada letak satu dipanggil macam game lah, tapi sebenarnya bukan game. Ini adalah satu aplikasi untuk tuan-tuan cuba salah satu kami punya division lain dipanggil machine control. So di sini kita boleh try lah guna dipanggil dalam software ni untuk macam mana kita nak kendalikan excavator atau mesin-mesin yang ni lah, bahan-bahan jentera berat ni. Okay. So pagi ni kita akan sentuh kepada CRM. So CRM ni kita akan bergantung kepada Articanet station yang dibangunkan oleh pihak JUPEM. Okay. So sebelum ni email yang kita guna adalah psy@articanet3.gov.my, dan baru-baru ni Articanet pun pihak JUPEM dah bangunkan satu lagi laman web
yang saya rasa mungkin lebih banyak membantu kita lah. Okay. Baik. So di dalam kita buat kerja ni dia terbahagi kepada dua. Maknanya kita ada Rhinex daripada COS atau Rhinex daripada VRS. Okey. Sebelum tu saya akan cerita apa ni Rhinex. So Rhinex ni adalah format data universal. So Rhinex ni kita dapat secara boleh data tu boleh proses dekat mana-mana software. Maknanya software Leica boleh, software Trimble boleh, software Topcon boleh. Okay. So kalau kata tuan-tuan tengok VRS ni maknanya dia terhasil daripada at least 3 kawasan. Maknanya kalau tuan-tuan tengok kalau dekat gambar ni kita letak dekat satu tengah-tengah ni. So maknanya dia akan dapat correction daripada 3. Maknanya daripada Port Dickson, daripada Kota, daripada Kuala Kelawang kalau di sini. So kalau kata itu ialah VRS. Tapi kalau kita ambil COS maknanya direct kita ambil correction daripada stesen yang terdekat. Contohnya Port Dickson. So kita akan ambil bacaan daripada Port Dickson. Okay. So ini yang laman web baru yang digunakan oleh JUPEM lah, www.myticketnet.gov.my. So ini dia punya interface dia, tuan-tuan boleh cuba nanti. Dan kita juga kena buat setiap tahun kena buat calibration lah. So ini calibration pillar yang dekat Port Dickson. Tapi saya rasa banyak tuan-tuan tahu yang Port Dickson punya pillar ni sekarang kita ada isu sikit untuk buat calibration sebab kita perlu dapat kebenaran daripada pihak kelas dulu. So sekarang ni yang paling terdekat dengan bahagian Lembah Kelang ni saya rasa di Melaka lah, yang tu paling cepat lah. So sekarang saya akan tunjuk macam mana kita buat data collection. Atau saya tunjuk pada cara kita buat calibration dululah. Okay, baik. Okay. Okay. Kalau tuan-tuan ada benda nak tanya, boleh tanya terus . Okay. So saya akan sambung pada macam mana kita nak buat calibrate ni. So mungkin tuan-tuan ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu lagi. So saya akan tunjuk secara sepintas lalu. So maknanya kita perlu macam sebelum ni kita just call JUPEM dan cakap kita nak buat calibration. So JUPEM akan slot tengok tarikh mana yang kosong dan dia akan slotkan kita lah masuk. Tapi sekarang kita perlu masuk ikut laman web Spark LS dan buat booking di sinilah. Okay. So kalau kata kita buat calibration, maknanya kita dah dapat tarikh, kita dah book apa semua. So kita akan pergi dekat site pillar ni. Okay. So kalau calibration sebenarnya saya lebih suka guna ArcticNet sebab kita terus boleh compare. Tapi kalau kata tuan-tuan nak lebih cantik, kita boleh buat static jugalah. Maknanya as backup kalau tiba-tiba ArcticNet yang data tu mungkin tak cantik ke apa kan. Okay. So kalau kita buat ArcticNet, maknanya cara dia kita perlu at least ada 3 pillar. Dan setiap 3 pillar tu kita baca 3 kali. Maknanya 3 set observation. Maknanya kalau kita baca dekat pillar 1, pillar 1 tu maknanya ada pillar 1 underscore 1, pillar 1 underscore 2, pillar 1 underscore 3. Maknanya at least ada 3 set. Okay. Setiap bacaan kita akan baca 10 kali lah. Maknanya 1, pillar 1 underscore 1 underscore 1. Maknanya pillar 1 underscore 1 underscore 2 sampailah pillar 1 underscore 1 underscore 10. Dan satu lagi, point number tu
tuan-tuan jangan letak dekat kod. Letak dekat point ni. Kalau letak dekat kod, memang jenuh nak edit balik lepas tu. Okay. Dan untuk buat calibration juga, kita buat satu alat, satu job. Jangan buat, kalau contoh tuan-tuan ada 5 alat. Dalam 5 alat tu tuan-tuan dump dalam satu job. Memang kita nak asingkan data tu agak jenuh lah selepas tu. Okay. Selepas itu, kita export data tu, exchange. Okay. Ni format dia. Dalam bentuk notepad. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, satu alat, satu job. So, kita buat job ni dalam TGPS Convert. Okay. TGPS Convert ni, software ni adalah software yang diberikan oleh pihak Topcon. So, software ni kami tak mengenakan sebarang bayar pada pihak tuan-tuan. Okay. So, yang ni atas tu kita masukkan raw data yang kita export daripada magnet field tadi. Dan bawahnya adalah koordinat tapak kalibrasi. So, koordinat tapak kalibrasi setiap tahun mereka akan update. So, yang kami bagi tu mungkin dah outdated. So, tuan-tuan kena key in balik the latest reference coordinate file tu dekat dia punya raw data ni, dekat raw file ni. So, edit dekat situ. Okay. So, tuan-tuan pilih dekat mana yang tuan-tuan buat calibration. So, contoh ni macam ni, buat dekat Seremban. So, kita pilih Seremban. Kita key in serial number dia. Lepas tu kita tekan compute compare. Dan selepas tu dia akan keluar result macam ni lah. Okay. So dekat sini dia akan keluar EVRS calibration certificate. Dia akan keluar berapa kita baca dan berapa pula perbezaan dengan reference dia. Maknanya daripada data yang dicerap oleh pihak JUPAM lah. So koordinat tu tadi kita akan key in pula di dalam laman web SparkLS. Okay. So macam ni. Tuan-tuan key in based on kat mana dia punya kedudukan lah. So dari SparkLS tu sebenarnya tuan-tuan dah boleh tengok hari apa tuan-tuan buat calibration, pilih tapak kat mana kita buat. Okay. So nanti dia akan keluar pila 1 berapa bacaan pertama, pila 2 berapa bacaan kedua, bacaan ketiga. Sama juga kita akan key in sampai habis 3 pila. Dan tuan-tuan akan simpan dan pohon pengesahan. So nanti JUPAM dia akan kasih notification macam ni. So katalah dah approve. Dia akan keluar notification macam ni dan tuan-tuan boleh muat turun. Yang tuan-tuan dah tuan-tuan boleh muat turun data yang dah di-approvekan oleh pihak JUPAM lah. So dia akan keluar dalam bentuk zip file. Dalam zip file tu ada 2 file. JSON dan juga .html. So dua-dua file ni mainkan peranan yang penting untuk CRM submission ni. So pastikan sebelum tuan-tuan buat CRM, pastikan alat dah buat calibration dulu. Alat dah buat calibration, baru kitanya CRM nak submit tu tak ada masalah. Okay. Cukup untuk tu calibration. Ada pertanyaan untuk bahagian calibration ni tak? Okay. Untuk kalau tak ada soalan, saya akan sambung juga kepada cara kita buat data collection untuk CRM ni. Baik. Untuk CRM kita untuk CRM ni juga kalau pendapat saya lah, saya lebih suka buat static sebenarnya. Sebab static ni kita
Sebab pihak JUPEM juga memerlukan raw data daripada pihak tuan-tuan. Betul, kita ada Artikelnet. Tapi pihak JUPEM masih memerlukan raw data. So, lebih baik tuan-tuan buat static terus. Kalau tuan-tuan buat dua-dua, Artikelnet dan static lebih bagus. Okey. So, saya akan tunjuk macam mana kita buat data collection menggunakan static. Sorry. Okay. Okay. واتقوا أفرأيتم ما تنظرون النشأة الأولى Okay, tuan-tuan nampak di sini. So, saya buat ini just simulation saja. So, kalau kita buat static. Okay. So, kita connect dengan alat dulu apa semua. Dah connect, kita akan masuk ke setup, kita akan masuk ke ini dipanggil static occupation. Okay. So contoh kalau kata CRM tu CRM nombor 1. So kita masuk 1_1. So satu yang pertama tu adalah nombor site kita. Satu yang nombor kedua tu adalah bilangan cerapan kita. Okay. Di dalam keliling spam ada yang kata kita kena buat at least 2 cerapan. Tapi pendapat saya kita buat lebih pada 2. Maknanya tuan-tuan buat 3 atau 4 cerapan. Okey. Supaya sebagai backup. Mungkin kadang-kadang cerapan pertama kita tak masuk. Cerapan pertama dan kedua kita tak meet kriteria yang ditetapkan oleh pihak JUPEM 225 tu. Mana kita punya bacaan pertama dengan bacaan kedua tu beza dia lebih daripada 225. So mungkin kita boleh compare antara bacaan pertama dan juga bacaan ketiga atau bacaan pertama dengan bacaan keempat. So banyak set data yang kita main di situ. Okay. Okay, baik. So kita just start occupy. So duration dia akan keluarlah berapa lama. Macam sini remaining time dia 5 minit. So sebenarnya kalau kata tuan-tuan guna selalu dia akan tulis keluar remaining time 10 minit. So kalau kata buat lebih 10 minit pun tak ada masalah. Ini remaining time tu setting adalah default. Okay. So kalau kata dah habis 10 minit, lepas tu kita stop dan kita sambung bacaan lain. Dan untuk CRM ni juga saya suggest tuan-tuan buat lebih pada lebih kurang 15 ke 20 minit setiap cerapan lah. Okey. Dan kalau kata tuan-tuan buat di kawasan hutan atau rasa tempat tu tak cantik ke apa, so kita buat lebih lama lah. Supaya mungkin kadang-kadang VRS tak berfungsi. Okey. Macam saya cerita tadi, kita ada VRS dan juga kita ada COS. Okey. Apa beza VRS dengan COS ni? So kalau kata kita kita buat cerapan lebih daripada sejam. Baik kita ambil pada COS lah. Sebab apa? COS ni bacaan dia daripada stesen tu sendiri. Maknanya dia lebih jauh. Maknanya bacaan yang lebih lama ni dia lebih kadang-kadang bila sistem JUPEM down, kadang-kadang bila sistem JUPEM down, so VRS ni dia tak boleh nak buat. So kita kena ambil bacaan kita daripada COS. COS pula kalau kena COS tuan-tuan tu jauh daripada site yang kita baca.
Okey. Kalau kos tu jauh, tuan-tuan kena buat cerapan tu lebih. Sebab kalau kos tu jauh, tuan-tuan baca 15 ke 20 minit saja, memang baseline kita proses tu confirm akan fail punya. Sebab bila jarak antara kos dengan tempat kita cerak tu jauh, bacaan kita pendek, memang baseline kita akan merah. Dia tak boleh nak proses. So at least kalau kata nak dapat pembetulan berkos, kita at least kena baca dalam sejam. Okay. Maknanya kalau kata bacaan lebih daripada 10 km, kita kena baca lebih. Kita baca lama. Kalau kata baseline tu pendek dan VRS okey, itu memang rezeki kita lah. Dan kenapa saya lebih suka guna VRS? Okey. VRS ni digunakan untuk kita create baseline sependek yang mungkin. Mana bila kita ada baseline yang pendek, data accuracy kita, precision data yang kita dapat lebih tinggi. So precision data ni bila kita tengok, okey, nanti saya akan tunjuk time kita proses data. Okey, katalah kita dah siap buat collection data. Okey, kita stop dulu. Okey, dan kita akan sambung bacaan kedua pula. So, just start kita balik. Okay. Baik. So, sama je. So, lebih kurang macam yang pertama tadi. Dah habis, kita stop je lah. Kalau contoh bacaan dah sampai masa lah. So, kita macam tadi, 15 ke 20 minit untuk kalau kita guna VRS. Kalau kata kita lebih cantik, sebelum tuan-tuan turun ke site, tuan-tuan check dulu sama ada server Jupem okey atau tidak lah. Okay. Untuk CRM ni juga saya takkan sentuh macam mana apa itu CRM, semua tuan-tuan tahulah CRM ni kita guna untuk apa oleh PR Jupem. So CRM macam dulu dekat Perak saya rasa ada job untuk upgrade tanah kelas ketiga kepada kelas pertama. So salah satu requirement yang dia minta oleh pihak Jupem, para pihak LS perlu buat CRM dekat dalam setiap job. So saya rasa CRM ni main peranan penting lah. Okay. Saya stop dulu di sini. Okay. Ada sebarang soalan daripada pihak tuan-tuan? Okey, kalau tak ada saya akan sambung pada yang seterusnya. Kita akan tunjuk macam mana data yang kita dah proses, data yang kita dah cerap tadi, kita akan proses pula. Baik. Okey, seterusnya. Okey. Okey. Sekarang saya akan buat satu new job. Okey. Kalau tuan-tuan nak tanya sebab time proses ni boleh tanya, tak ada masalah saya tak stop Saya tak halang tuan-tuan untuk bertanya. Okey.
Untuk kita proses ni, projection kita tak perlu pilih. Kita just pilih kita punya datum. Contoh macam ni GDM 2000. Joint juga kita tak perlu pilih sebab joint ni dalam data yang kita submit adalah dalam bentuk ellipse height. Okay. Dalam mula-mula ni juga saya akan pilih WGS84  let long. Okay. Supaya kita boleh tahu kat mana kedudukan VRS yang kita nak download nanti. Okay, kita set masa. Masa ni penting lah sebab kita nak tahu pukul berapa kita start observation. Okay, create. Okay, baik. So dia dah okay. Okay, bagi tuan-tuan yang menggunakan TopCon tools, tuan-tuan dinasihatkan supaya convert raw data tu kepada menggunakan TPS Turin kepada Rhinex supaya baru tuan-tuan boleh proses. Kalau tidak dia akan ada masalah ephemeris ni due to leap second punya masalah dulu. So kalau kata tuan-tuan nak proses dalam TopCon tools, diminta convert ke Rhinex dulu baru proses data CRM tu. Okay. So macam ni tuan-tuan tengok data dia ada overlap sebab dia buat cerapan menggunakan dua alat serentak. Okay. So macam ni saya akan buang dulu baseline dia ni. So selalunya kalau macam tuan-tuan kita buat observation mungkin untuk satu site tu mungkin kita guna satu alat saja. Tapi sebab yang ni dia guna dua alat serentak untuk buat cerapan. Okay. So kita pergi ke download. Okay. Okay. So macam mana kita nak tahu VRS tu dekat atau tidak? So cara paling senang mungkin kita akan ambil tengah-tengah ni. Kita akan bagi dua. Tapi lebih cantik kalau tuan-tuan ambil terus letak VRS tu bersebelahan terus dengan kita punya non point ni. So dia akan baseline kita akan jadi pendek. Bila baseline jadi pendek, kita precision kita dapat tu lebih cantik lah sebenarnya. So masuk ke laman web ni. Saya pakai yang laman web lama dulu. Okay. Video Rhinex. So macam sini cerapan ni dibuat pada 6/5/2021. So kita masuk sini. Ini 6/5. Okay, masa cerapan 10:13. Duration kita ambil 1 jam 10 minit lah. Okay, cerapan dia sejam. Observation rate kita start sebagai 1 second. Lat long dia adalah 4:24:27. Okay. Ini punya longitude 153.02. Okay. Height ni kita letak 10 lah. Assume je. So untuk VRS ni saya letak VRS 1 lah. Okay, untuk ketupuan 1. So kita akan ambil correction untuk dua-dua sekali lah, GPS dan juga GLONASS. So kita submit. Okay. Untuk VRS nombor 2 pula,
sama juga 6 + 5. So saya akan ambil location lebih kurang dekat area sini. So koordinat dia masa adalah di sini pukul 10.25. 1 jam 10 minit. Okey, koordinat dia 4.24.30. (153.04). Okey. S2. Try next. Submit. Masuk the results. Show. Oh. Dia tengah in progress lah. Tapi sebenarnya saya dah download, dah create data tu bagi tadi. So kita boleh terus pakai data inilah. Okay. So, download. Okay. Okay, satu soalan dari saya. Berapa banyak minimum CRM untuk satu site? Minta apa? Pihak tuan-tuan tolong bagi jawapan lah. Okay, so kita extract. Ada tak jawapan? Berapa minimum CRM satu site? 3 CRM. Saya rasa Boleh. Baik. 3 CRM ni macam mana kriteria dia tuan? Tuan Arif. Sebelum tu saya nak tanya, yang saya download data tadi semua nampak ke? Baik. So sekarang saya akan masuk ke raw data tadi yang dah download. Dengan N je lah, yang tu yang penting. Export. Okay. Macam tuan-tuan tengok tadi, dia sebab ada banyak baseline sebab dia time dia overlap. So yang ni saya just tunjuk kat sini. Baik. So bila kita dah download data daripada laman web VRS tadi, kita pula akan proses dia lah. Okay. So macam tadi saya pilih WGS let long 84. So sekarang kita ambil WGS 84 XYZ. So kenapa saya ambil WGS 84 XYZ ni? Disebabkan, okay, bila di dalam Manet Tools ni, bila kita import raw data daripada Rhinex tu, dia tak akan bagi koordinat sebenar virtual Rhinex ni sebenarnya. Dia mungkin bagi koordinat yang berhampiran dengan virtual Rhinex ni. So macam mana kita nak tahu koordinat sebenar virtual Rhinex kita? So kita kena masuk dekat raw tadi. Okay. Macam tuan-tuan tengok ada O-file ni. So tuan-tuan kena buka pakai notepad lah. This. So kita akan buka dengan notepad. Okay. Di dalam notepad ni ada menulis koordinat sebenar stesen VRS yang kita download tu. So dekat mana VRS tu? So di sini. Approx position XYZ. Okay. Ini adalah bacaan sebenar VRS tu dalam bentuk WGS84 XYZ. So tuan-tuan copy macam ni untuk virtual Rhinex 1. Properties. Control ni kita set kepada both. Coordinate. Paste. Okay, satu lagi. Satu lagi. Apply. Okay.
Cara next. Yes. Okay. Terus juga. Next. So ni kita ambil kita punya bacaan untuk virtual Ranik 2 lah. So let's say kalau dekat site tuan-tuan tu ada 3 CRM. So advisable kita download 3 VRS lah. Mungkin tuan-tuan cakap, kenapa nak sampai 3? Satu pun dah okey. Yalah, satu kalau kita letak tengah-tengah tu memang dah okey sebenarnya. Tapi kalau kita dapat download dalam bentuk 3 VRS lebih cantik lah sebab data ni pun sebenarnya bila tuan-tuan dah subscribe dengan JUPAM, tuan-tuan download banyak mana data pun tuan-tuan tak perlu bayar. Maknanya kalau kata setahun tu 1,200 atau 1,000, so kos dia sama juga. Tuan-tuan download data banyak atau tuan-tuan download data tu sikit, kos dia tetap sama. Okay. Apply. Okay. So kalau tuan-tuan tengok sini, kita ada 2 data lah. Okay. Sebelum tu, pastikan antena, jenis antena dan juga antena height ni kita key in betul lah. Macam ni dia memang dah siap key in data tu sebelum ni. So kita tak perlu ni lah. Tapi minta tuan-tuan counter check balik lah nanti ya. Sebab mungkin di sini kita cerap sebenarnya mungkin tuan-tuan guna tripod. So kalau tuan-tuan guna tripod, tuan-tuan tak boleh set sebagai vertical. Tuan-tuan mungkin kena set sebagai slant. So ini akan memainkan peranan berbeza, height dia akan jadi berbeza. Dan satu lagi, mungkin cakap CRM kenapa perlu height? Sebab CRM adalah kita dapat XY saja, bukan kita tak perlukan Z. Betul. Tapi di pihak JUPAM nanti, Z ni juga main peranan penting. Mereka akan buat, bila mereka proses, dari segi adjustment ada di sana. So, height still memainkan peranan. Okay. So, seterusnya, kita tekan proses lah. Okay. Maknanya jenis antena dah betul, height dia dah betul. Okay. Dan kita proses. Okay, proses 4 vectors. Okay. Okay. Sekarang ni proses. Okay. So macam saya cakap tadi, bila kita gunakan apa VRS ni, kita akan dapat data kita horizontal precision dan juga vertical ni lebih rendah lah. Kalau kita guna jauh, so mungkin kita punya difference tu mungkin dapat lebih besar. Macam saya cakap, kalau kita ambil daripada cost, so direct ambil cost, kita mungkin still boleh proses, tapi di sini mungkin kita punya line ni, baseline dah jadi merah. So bila merah ni maknanya dia dah lebih daripada kriteria yang kita set. Untuk pengetahuan tuan-tuan, default standard adalah 15 mm untuk horizontal, vertical adalah 30 mm. So kalau kata horizontal tu bila besar agak susah untuk kita adjust lah. Okay. Dan solution type dia fix. So kalau kata dia lebih jauh, so dia akan jadi dia jauh tapi still fix, dia akan jadi fixed ionosphere. Okay. Kalau tuan-tuan data tuan-tuan tu tak cantik juga, tuan-tuan tak puas hati, so macam mana kita nak edit data kita? So kita boleh masuk dekat edit, view, kita keluarkan ephemeris view ni. Occupation view, sini. Tuan-tuan tekan nak panah ni, tekan tanda tambah ni, okey. Mana satellite yang terputus tu, tuan-tuan disable dulu. Okey.
Macam ni kita disable contoh G7 ni. Interface saya mungkin lain sikit dengan tuan-tuan sebab saya guna Magneto 7. Sorry, Magneto 7. Okay. Ni kira okey lah. Alright. Yang ni banyak terputus ni. Kita disable terus. Okay. So kita try proses balik, tengok macam mana result dia yang kita akan dapat. Okay. Kita juga, okay, contoh saya sekarang saya nak check balik berapa beza antara cerapan pertama dengan cerapan kedua, within tolerance atau tidak. So saya terpaksa buka balik saja grade ni. More. Okay. Untuk bacaan pertama, stesen pertama, beza antara noting 1 cm, 7 mm, easting dalam 1 cm, elevation ada beza dalam dipanggil 3 cm lah. So yang dibenarkan oleh JPM 5 cm ke 6 cm. So ini still within tolerance lah. Okay. Untuk noting easting yang allowable oleh JPM adalah 2 cm. Untuk stesen nombor 2 1 cm. Ini 5 mm saja. Ini 1 mm. Yang ni lebih kurang ini 1 cm lah. Okay. So beza tak banyak sangat lah. Memang dalam masih allowable. So data ni kita akan export kepada bentuk yang kita akan submit kepada JPM. Okay. Okay, sebelum tu saya tuan-tuan jelas dari segi proses ni. Kalau saya laju sangat beritahu. Ada soalan? Tak ada Okey, baik. So, sekarang saya tukar balik kepada kenapa? Tuan, nak tanya sikit. Ha. Macam mana kita nak tahu yang data kita tu tak ada masalah? Kiranya okey lah, tak ada data cerapan kita tu. Data cerapan tak ada masalah. So tuan, cerapan data kita tu okey ke tak okey lah. Ya. Kalau kata data cerapan kita tu okey tak okey, sebenarnya saya selalu akan berpandu kepada GNS observation ni lah. Saya akan firstly kita refer kat sini. Mana kalau kata kita proses tu within tolerance yang ditetapkan, insyaAllah lah data tu sebenarnya okey. Kalau kata tuan-tuan cakap rasa data ni tak betul ni, tak kena lagi dengan result yang saya nak. Okey. Tuan-tuan kena tengok juga set condition tu macam mana. Okey. Mungkin dari segi kata XY tu masuk, tapi Z tak masuk. Okey. Bila Z ni sebenarnya saya akan lebih bermain dengan elevation mass. Kita akan tengok elevation mass ni.
Okey. Contoh macam kalau site ni, kita view. Saya buka Bing Map view, background dia. Okey. Bing Map ni bukannya kita boleh cakap tempat ni apa 100% betul lah Bing Map ni. Tapi kita boleh guna Bing Map ni sebagai guidance kita lah. Okey, macam tuan-tuan tengok site ni mungkin di saya rasa kelapa sawit atau hutan. Okey. Kriteria yang kita set untuk sebelum kita start buat CRM ni, tempat yang terpilih tu mesti okey lah, maknanya tak ada pokok yang mengganggu kita lah. Okey. Katalah data kita ada masalah. So kita masuk dekat job configuration ni. Okey. Tuan-tuan boleh bermain di sini. GNS post process. Kita akan bermain elevation mask ni. Okey. Elevation mask ni tuan-tuan semua tahu apa fungsi elevation mask ni. So maknanya elevation mask ni kita punya bukaan kita untuk kita cerap satelit. Kadang-kadang bila kita terlampau buka kita punya elevation mask, contoh kita set 10 degree. 10 degree ni bukannya bukaan dari atas tau. 10 degree ni adalah bukaan daripada horizon kepada alat kita. Maknanya dari bawah ke atas. So kalau tuan-tuan buka 10 degree, tuan-tuan mungkin dah segala satelit yang menggunakan berada di elevation mask 10 degree tu kita akan ambil bacaan dia. Akan tetapi mungkin ada satelit tu yang ada multipath. Ada error yang kita dah guna untuk baca sekali. Mungkin dah terkena pokok, kita ambil juga bacaan daripada satelit tu. Yang tu yang kita tak nak. So, bila kita guna 15, kita dah puncupkan dia sikit untuk dapat result yang lebih bagus. Okey, macam ni, mungkin saya naikkan kepada 16. Elevation mask ni saya naik kepada 16 degree. Lepas tu saya proses balik. Okey. So, kemungkinan data yang kita dapat tu mungkin dia punya tu lebih besar atau lebih kecil. So, yang tu agak try and error. Kalau tuan-tuan dapat data yang lebih cantik, maknanya dapat precision yang lebih cantik, lebih rendah, maknanya data tuan-tuan lagi bagus lah. So, sebab apa kita elevation mask ni juga, tuan-tuan jangan set sampai 18 degree terus. Takut kita set terlampau puncup, satelit dekat atas dah tak banyak. So dia dah boleh nak kasih bacaan yang cantik. Mungkin satelit tu dekat atas kita dah mungkin tinggal dah tak banyak lah satelit untuk kita pilih, untuk diproses, untuk bagi correction dekat kita. Mungkin hanya beberapa satelit saja. So di sini lebih banyak bermain try and error. Menjawab soalan tak tadi? Okey, baik, jelas. Okey. Okey, sama juga kita buat adjustment balik ke semua. Okey. Lepas tu kita akan export pada report ni lah. Okey. Untuk kita tadi, untuk export ke report ni, saya convert balik kepada dalam bentuk WGS84. Untuk sebab kita akan proses dekat dalam software tu dia TGPS convert ni dia read dalam lat long. Dia tak read dalam degree dia tak read dalam meter. So that's why kita kena convert kepada lat long balik. Okay. So kita masuk pada report. Okay. Okay. Macam tuan-tuan tengok, saya dah ada satu TGPS convert punya report ni. Okay. TGPS punya convert ni, TGPS convert punya report ni, dia tak ada dalam standard report yang disupply oleh Topcon. So kita perlu buat report tu. So kita akan masuk ke report configuration. Di sini, okay, alright. TGPS convert, alright. Di sini nanti dia ada point summary dan juga GPS occupation. So apa benda yang kita nak masukkan dalam point summary dan juga GPS occupation ni? Okay, option.
So di sini ada latitude, longitude dan juga ellipsoid height lah. Okay. GPS occupation, option, kita ada point name, kita ada start time, kita ada stop time. Okay. Dan report format kita dalam bentuk Microsoft Excel. Kenapa Microsoft Excel? Sebab kita akan save as CSV nanti. Close. So, sekarang saya masuk ke execute report. Okey, tuan-tuan tengok di sini ya. Kita dah ada keluar report kita di sini. Masa pukul berapa apa semua. Saya delete. Saya delete. Sebab benda ni kita tak perlu, yang VRS tu kita tak perlu export pun. Okay, yang this one kita cut, kita masuk bawah dia. Alright. Ya. Okay. 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 So pastikan dia punya tu dalam latitude, ellipsoid height, start time, stop time. Okay. Okay. So sini saya save. Save as, saya letak browse. Okay. Stop. Nama ni tulis set any nama lah. Tak semestinya kita letak as on nama yang kita nak submission. Sebab file ni kita tak submit ke Jepam. Sebab ini adalah internal sajalah. So kita akan save sebagai CSV. Save. Okay, yes. Alright. So dekat magnet tu sudah selesai. So selepas ni kita akan bagi kepada TGPS convert. Ada soalan yang tuan-tuan nak tanya? Di sini di sini? Tak ada Okay. Bila tak ada, saya akan buka TGPS convert. Okay. So ini adalah interface to TGPS convert. So kita buka file. So nama job kita letaklah. Nama job apa-apa pun boleh, tak ada masalah. So kata this one CRM demo. Open. Baik. So kalau macam kita buat calibration tadi, kita boleh buat analisis hanya dekat sini lah. Di VRS calibration kita boleh pilih di sini. Okay. Okay. Data yang kita dah baca tadi. Kita read top file, set pada koma, macam ni, CRM CSV. So macam tempat ni dicerap di Perak, so kita akan pilih Perak lah sebagai dia punya base dia. So kita read. So dia akan keluar result macam ni lah. Okay. Dia akan keluar stone serial nombor 1, stone serial nombor 2.
Baik. Dari sini kita akan export data ni. Alright. So file name adalah apa nama file kita tadilah. Kalau macam tadi desktop ni. Okey. PUBL KP. KP 15_2021. Okey. So yang ni semua diberi oleh Japan to you lah. Ini bukan pihak Topcon yang set lah. Surveyor name adalah nama surveyor yang berdaftar dalam sistem lah. So macam ni contoh saya letak nama saya lah. Okey, tadi surveyor IC just letak. Okey. Date assign, tarikh yang kita dapat job tu bila. Okey. Contoh saya dapat tarikh hari ni semalam. Dan date survey saya survey hari ni. Okey. UPI ni based on kat mana tuan-tuan buat kerja tu lah. Contoh macam ni saya letak Perak ni, Tanjung, dan Lumut. Okey. Okey. Instrument serial. Masukkan serial number tuan-tuan lah. Alat tu. 8. 1000. Ini pun sama juga. Di sini tuan-tuan kena copy balik benda ni. Dia tak auto. Yang tu minta maaf. So tuan-tuan kena copy balik. Okay. So dah akan masuk station ID, station 2. Survey start bila apa semua. Okay, baik. So station type. Station type kita guna set sebagai GPS. Ini sama. GPS. Mark description based on tuan-tuan guna marking apa dekat site lah. So mungkin ada tuan-tuan yang guna pipe. So kita set sebagai pipe. Mungkin ada tuan-tuan guna spike. So kita letak sebagai spike lah. Okay. Paku besi baru. Station status, kita buat static GPS observation. Ini pun sama, static GPS observation. Okay, serial. Serial ni tuan-tuan kena apply dengan JUPAM. Mana serial number ni diberi oleh JUPAM. Bukan diberi oleh Topcon lah. Okay. Okay, contoh serial number. Sekejap, check kejap . Okay. Selalunya nombor ni diberi oleh JUPAM hanya satu nombor saja. Dia akan beri sampai _1. So contoh kata C. Okay. Dia akan bagi satu nombor je sampai _1. So bergantung pada kalau tuan-tuan ada 10 CRM dalam satu site. So nombor ni akan jadi sampai 10 lah. So yang nombor 2 automatik dia akan jadi C101_2. Di sini jelas Okay. Selepas tu kita akan add file. Kita akan add file O dengan N lah. Okay. Open. Destination folder. Saya setkan desktop. Okay. Dulu. Okay. File yang kita export tadi.
So automatic dia akan keluar terus dalam submit pada JPM lah. So daripada ni kita just zip filekan file ni dan kita send ke JPM. Akan tetapi sebelum tu tuan-tuan kena check di sini data apa tu HTML dan .json tu tuan-tuan tak sekali. So yang tu salah satu kriteria yang tuan-tuan kena masukkan lah. Okay. So sini copy macam sebab di site ni tuan owner ni dia buat 2 cerapan serentak menggunakan 2 alat. So saya suggest kat dia untuk letak sekali dua-dua alat yang dia dah buat calibration tu lah untuk submission. Kalau kata tuan-tuan just guna satu alat, just kepilkan satu cerapan sajalah. So contoh ni adalah macam ni lah. Okay. Report certificate yang dikeluarkan oleh pihak JPM. Alright. So selepas tu file ni kita zipkan dan tuan-tuan dah boleh hantar kepada submit kepada sistem JPM. Okey, baik. Jelas sampai situ? Ada pertanyaan daripada pihak tuan-tuan? Hello? Assalamualaikum Cik Adi. Software conversion tadi boleh ulang sikit, boleh tengok balik tak? Software conversion yang mana tu? Yang apa nama daripada raw data nak ke JPM ni tu. Daripada raw data nak kepada TGPS convert tu yang nak submit ke JPM tu. TGPS convert tu dia di mana boleh dapat? Mana software tu? Yang tu Topcon boleh bagi benda tu. Okey. Cik Adam tak ada software tu ke? Tak perasan lah. So dekat situlah, tak apa, saya tunjuk balik. Okey. Terima kasih Cik Adi. So sama juga, okay, saya tunjuk lagi sekali. So kita buka new job. Kita pergi ke data, kita read data yang kita dah export tadi lah daripada magnet tools tadi. Contoh CRM CSV. So sebab kerja ni di Perak, so kita akan pilih Perak lah sebagai kita punya base kita, datum, dan kita read. Okay. So dia akan keluar report macam ni lah. Apa cerapan tu, maknanya bacaan pertama, bacaan kedua, dan dia akan averagekan dan dia terus akan bagi. So daripada data ni kita export kepada untuk submission kepada JPM lah. So yang di sini kita masuk PUBL KP score 2021. So yang ni semua saya rasa tuan-tuan lebih mahir daripada saya lah, nombor serial number daripada JPM ni. Sebab saya sendiri pun saya tak ada akses untuk ni masuk ke JPM to you. Okay, surveyor name. Okay, Hadi. Surveyor IC. Alright, negeri, daerah. Okay, saya contoh buat semalam. API ni kita reset sendirilah. Serial, dan serial nombor alat. Okay.
Station type sama. So kita set GPS. Ini pun GPS. Mark description based on site apa yang kita guna. Kalau kita guna pipe, kita set sebagai pipe lah. Okay. Pipe atau spike. Station status, kita ambil static GPS observation. Okay. Serial number ni adalah serial number daripada pihak JUPAM lah. So kalau pihak JUPAM kasih number contoh C1234_1. So dia akan bagi serial number yang pertama ni je. So selepas underscore tu pihak tuan-tuan boleh mainkan ubah nombor seterusnya lah. Maknanya satu kalau ada 10 batu, so dia akan jadi sampai C1234 underscore 10 lah. So sini 2. Okay. Dan kita akan add file raw data. So kita akan bagi saja file O dengan N sajalah. OGN, ON. O ni untuk observation and navigation. Okay. So make new folder. Okay. So, successful. So kita masuk balik pada syarat 1. Okay. Dalam sini tak ada file calibration, so tuan-tuan kena macam tu sebelum buat submission lah. Okay. Baik. So di sini file ni. Okay, sebelum tu untuk tuan-tuan checking, kita boleh buka lah file CRM ni. Pastikan tuan-tuan dapat create lah file CRM ni. So this one nama job, nama surveyor, IC surveyor, mana tarikh job dibuat, serial number alat. Okay. POT ni pun kita buka by Notepad. So di sini akan keluarlah koordinat sistem apa semua. Okay. Ini adalah reading bacaan kita tadi lah. Baik. Lepas tu kita akan zipkan dan kita ready untuk hantar submit ke JUPAM. Okay. Raw data. Raw data tuan-tuan submit macam ni je. Tak perlu kelaskan kepada folder masing-masing. Contoh 1_1 satu folder ON. 1_2 satu folder ON. Tak perlu. Just biarkan dalam satu raw data dan submit kepada JUPAM. Pastikan juga tuan-tuan VRS tu, data VRS tuan-tuan tak perlu submit sebab pihak JUPAM boleh access sendiri. Akan tetapi boleh terjadi juga jika tuan-tuan punya observation ni observation terlampau lama. Dah lepas punya observation, mungkin lebih daripada 3 bulan tuan-tuan baru submit dan pihak JUPAM tak boleh access kepada raw data tersebut. Pihak tuan-tuan perlu bekalkan data tu kepada pihak JUPAM untuk mereka checking. Itu yang VRS file yang tuan-tuan download tadi lah. So tuan-tuan perlu hantar kepada mereka sekali. Pastikan tuan-tuan dari segi data organisation tu senang untuk tuan-tuan check balik kat mana data tu tersebut berada lah. Okay. Okay, baik. So saya rasa sampai itu saja. Tuan-tuan ada perkara lain yang tuan-tuan nak tanya? Dari segi software, kalau tuan-tuan ada masalah nak akses software tu, tuan-tuan boleh beritahu kemudian lah. Okey. Saya baru nak baca dekat chat ni. Okey.
Nak download data VRS tu berbayar ke? Okey. Data VRS tu kalau tuan-tuan ada akses kepada Artikelnet, tuan-tuan dah submit, account Artikelnet tu tuan-tuan dah subscribe, so tak perlu bayar lah account VRS tu. So account maknanya kalau kata tuan-tuan dah bayar untuk setahun, tuan-tuan nak download data setiap hari pun tak ada masalah. Sebab itu memang tuan-tuan dah bayar kepada pihak JUPEM. Sebelum ni memang kita perlu bayar untuk data tu. Tapi kalau kata dah ada apa tu? Kita dah ada data, kita dah subscribe, kita boleh download data tu lah. Kalau nak buat CRM dalam hutan macam mana? Tempat jauh dari kos, di Bimbangi tak ada VRS. Baik. Kalau tempat dalam hutan, kita ikut macam saudara Arif ni lah. Saudara Arif ni selalu buat. So, dia cakap 4 jam direct observation. Itu salah satu cara lah. Maknanya, kalau di dalam hutan memang tuan-tuan kena observe lama. So, di dalam software TopCon ni juga, kita boleh buat dipanggil splitkan bacaan tu. So, apa tu split? Bila split tu, maknanya contoh sejam, kita boleh pecahkan kepada 4 bacaan atau 8 bacaan, depend kepada ni lah. Okay. Alright. Copy video boleh dapat, tak ada masalah. Jadi tuan ada explain mengenai VRS. Untuk cost pula macam mana nak apply masa proses tu. Okey, cost sama saja. Cost kita download data dia, dia still keluar dalam bentuk Rhinex. Sama juga. Kalau kita nak proses tu, kita perlu copy dia punya actual coordinate. Sama juga, letak dekat kita punya magnet tools tu. Baru kita boleh dapat dia punya apa tu? The actual punya coordinate lah. Kalau tidak, coordinate yang dikeluar tu bukan actual coordinate. Minimum CRM untuk satu site berapa? So, minimum CRM untuk satu site, saya cadangkan at least 3. 1 dan 2 saling nampak. Yang nombor 3 tu maknanya kita boleh checking lah sama ada nampak atau tidak. Tuan, macam ni untuk course tu boleh tunjuk tak macam mana nak download, dekat mana yang nak download data? Oh, course. Okey. Okey, saya tunjuk sekejap yang ni dalam apa? Yang lama punya observation, laman web yang lama lah, bukan yang JUPEM yang baru. JUPEM ada share yang baru punya, saya tak test lagi. So saya test yang lama dulu lah. So macam tadi, Virtual Rhinex Service, VRS lah. So kalau tuan-tuan nak download direct pada course, tuan-tuan kena masuk ke Rhinex Job Service, create new job. So contoh masuk tarikh yang kita nak untuk observation tu. Okay. Contoh 6 dan 5 sama juga. Okay, kita set bagi once only saja. Next. Local start time, contoh saya ambil sebagai pukul 10, 13. Okay, duration saya letak 1 jam. Okay, observation rate 1 second. Kita next. Use data for satellite, GLONASS. Okay. So dekat sini, saya tak pasti interface baru macam mana. So kalau di sini, tuan-tuan boleh masuk lat long site tu. Mana contoh macam ni, di Perak ni 4, 24, 27. So 4, 24, 27. 15302. 153. So kita nak contoh, kita nak satu site je yang terdekat. So kita select site. So automatic dia dalam network JUPEM dia akan terus keluar kat mana site yang paling terdekat dengan koordinat yang kita key in tadi tu. Okay.
kita juga boleh terus cari di sini. Okey. Kat mana yang course kita nak download, kita select terus. So kita select. Contoh tadi saya select UPM. So dia akan keluar UPM lah dekat sini. Lepas kita next. Sama saja. Submit. Dan nanti di result ni kita tunggu. Untuk di create data ni lah. Menjawab soalan lah. Okey, jelas. Lagi satu, macam mana kita nak tahu waktu bila kita perlu guna VRS dan bila kita perlu guna CORS? Okey. Bila kita nak guna VRS, bila kita nak guna CORS. Depend macam saya cakap. Kalau kita guna CORS ni lebih baik dekat tempat yang satu, tuan kriteria yang kita pilih lebih kepada macam tempat tu ada sama ada waktu tu line VRS okey tak? Dia signal kadang-kadang sebab dulu sistem Japan ni kadang-kadang dia down. Bila dia down, dia tak boleh nak create VRS punya data. Server dia ada masalah, dia tak boleh nak create VRS punya data. So kita akan ambil direct berkos lah. Macam tuan-tuan ingat tahun lepas atau 2 tahun lepas pernah jadi server Japan ada masalah. So data VRS tak boleh create. Dia hanya boleh bagi data direct daripada course saja. So bila direct daripada course ni, tuan-tuan kena baca lama. Cerapan tu kena lama. Sebab kita tak tahu jarak yang kita duduk dengan course ni dekat ke jauh. Yang tu more on planning punya site planning lah. Mana tuan-tuan kena lebih kepada planning. So kalau kata VRS server tak ada masalah. So saya lebih cadangkan guna VRS. Sebab VRS ni kita boleh letak sedekat yang mungkin dengan kita punya site. Tapi kalau bila kita guna course, course tu depend kepada course punya location lah. Assalamualaikum Cik Adi. Ya, betul. Okey, tambahan sikitlah pada soalan tadi tu. Okey, untuk pemilihan VRS ataupun course yang sesuai on-site tu pada saya lah yang biasa saya amalkan. Yang pertama kita akan check Artikelnet. So kalau Artikelnet kita cantik dan VRS memang insyaAllah ada ketika itu. Dan kalau Artikelnet tidak cantik, kebiasaannya data VRS tu kemungkinan tapi dia bergantung kepada server. Kita boleh check dululah server tu dalam laman web JUPEM sebelum buat cerapan. And then course ni kebiasaannya bila kawasan yang tidak ada line telefon. Biasa line telefon tak ada, better buat course lah. So satu Cik Adi nak tanya, okay, untuk CRM ni kebiasaan ni untuk minimal cerapan tu JUPEM biasa dia akan perlu data dalam bentuk real time RTK, betul tak? RTK dan juga post processing. Post processing tu dan kita boleh ambil VRS lah macam Cik Adi maklum tadi, cerapan 10 minit untuk 2 set. Dan RTK ada keperluan atau tak untuk CRM ni? Rasanya macam ada keperluan juga dalam 2 set tak saya lah RTK. Macam dulu memang dia cakap kena ada dua-dua Cik Adam. Dulu. Sekarang tak ada. Sekarang tak boleh. Kena ada RTK, kena ada static. Tapi sekarang saya rasa dia dah macam ada kelonggaran sikit. Submit static saja pun tak ada masalah. Okey. Tak perlu submit dengan RTK. Okey, satu lagi RTK ni jadi kita tengok dia ada 2 platform. Satu VRS Virtual Reference Station. Itu dijana oleh server by Trimble. Satu lagi dia Mac by Leica. Kadang-kadang dua tu dia iMac. Jap, saya tunjuk yang apa beza di antara dua tu Cik Adam Okey, kadang dia isunya soalan saya Cik Adi, kadang-kadang dia dua tu dia tak macam dia tak match dari segi data yang kita hasilkan tu. Ada masa iMac tu data kita cantik. Sebab kita compare kita punya data cantik tak cantik, kalau saya akan compare GPS ni dia panggil independent data lah. Kita akan ambil 3 set dan kita compare bawah ada 26 dengan 3 set tu dan okeylah kan. Biasanya macam tu. Kadang data antara kita guna bila kita pakai VRS kadang ada masalah nak fix. Dan kita masuk Mac boleh fix. Okey, Mac ni saya faham konsep dia gunakan cost session yang berhampiran. Berbeza dengan VRS dia generate virtual reference rate berhampiran dengan session kita. Itu yang saya faham apa itu Mac dengan VRS lah kan.
Okey, sebelum tu saya nak jawab soalan Cik Radi dari segi accuracy mana yang better, VRS atau COS. Sebenarnya VRS ni dia dijana oleh daripada 3 COS yang berhampiran. So dari segi accuracy patut VRS ni lebih okey. Sebab kita boleh set sedekat yang mungkin dengan kita punya receiver. COS ni lebih jauh. So kalau untuk proses, COS ni perlukan data yang lebih panjang untuk kita proses. Okey, menjawab soalan Cik Adam tadi, saya akan share kejap saya punya magnetic field. Semua nampak magnetic field Okey, baik. Baik, pada melalui DK. Okay. Saya rasa ni yang dimasukkan oleh Cik Adam tadi lah. Okey. VRS kita ada IMAX. Ini adalah apa? Dipanggil mount point yang disediakan oleh pihak JUPAM. Dia ada IMAX RTCM 23, VRS RTCM 31, MSC RTCM 31, VRS RTCM 23. So untuk pengetahuan tuan-tuan, IMAX dan juga VRS RTCM 23 ni, okey, bila kita nampak ada perkataan 23, dia hanya memberi correction kepada GPS sahaja. Untuk GLONASS dia tak bagi correction. Okey. Bila akan tetapi untuk VRS RTCM 31, kita ada correction untuk GPS dan juga kita ada correction untuk GLONASS. So kita ada dua di situlah. Maknanya kita at least kita guna ada dua sistem di situ. GPS dan juga GLONASS. Okey. Apa beza VRS RTCM 31 dan juga MSC RTCM 31? VRS RTCM 31 adalah based on virtual reference station lah daripada pihak JPAM. Manakala MSC ni seperti Cik Adam terangkan tadi, MSC adalah dia akan pilih course station yang terdekat atau berhampiran dengan kita. Okey. Saya pernah test buat dua cerapan. Maknanya satu cerapan saya guna VRS RTCM 31. Satu lagi saya gunakan MSC RTCM 31. Dari segi XY, perbezaan cerapan tak banyak. Maknanya mungkin dalam 1 cm saja biasa. Akan tetapi dari segi height dia boleh berbeza sehingga 5 cm. Cerapan antara VRS RTCM 31 dan juga MSC RTCM 31. Okey. So, saya rasa bila kita duduk di kawasan tengah bandar, tak ada masalah untuk kita apply untuk penggunaan VRS ni. Sebab bila kita duduk tengah bandar, triangulation antara cost station tu, kita berada dalam triangulation tu. So, dia boleh calculate VRS dan bagi correction kepada kita. Akan tetapi, bila kita berduduk, contoh macam tuan-tuan buat kerja tepi pantai, tepi dekat area pelabuhan ke, so tuan-tuan tuan-tuan tidak berada dalam lingkungan triangulation tu. Okey? Tuan-tuan mungkin bahagian belakang tuan-tuan tiada course station untuk bagi correction. So dia tak boleh calculate location tuan-tuan. So di situlah tuan-tuan perlu menggunakan MSC sebagai salah satu sumber untuk bagi correction bila buat kerja. So contoh macam kita duduk dekat area Pelabuhan Kelang, Pulau Indah ke apa, memang kita akan ada masalah bila kita gunakan VRS RTCM 31. Memang kita akan dapat kita punya ni autonomous saja. Tiada correction. So memang kita tahu bila dah macam tu kita akan guna MSC. Bila kita guna MSC, kita akan dapat, dia akan cari the nearest station dan dia calculate correction untuk kita. Okey. Tuan-tuan, okey, boleh tangkap apa yang saya cerita ni? Yang apa baru punya ni saya tak pasti, saya tak test lagi. Apa dia punya apa? Beza lah
yang antara server baru dengan server lama ni. Masa proses data statistik perlu masukkan job model tak? Okey, untuk submission kepada JUPEM, kita tak perlu masukkan job model. Sebab JUPEM hanya gunakan ellipsoid height untuk kita punya data. So job model tak perlu proses. Kita just proses sebagai ellipsoid height saja. Okay, baik. Ada soalan lagi? Tuan-tuan nak tanya? Cik Adam, saya punya jawab soalan Cik Adam tak tadi? Terima kasih jadi. Terima kasih. Cuma satu jadi. Okey, you cover tadi kos ni dia akan ambil dia akan ambil pembetulan daripada Mac tadi Cik Adi gambar maklum pembetulan diberi daripada session-session kos yang berhampiran, betul tak? Kan? Ya, betul. Okey. So dalam situasi macam ni apabila kita berada di di luar kawasan yang jauh daripada session kos, adakah pembetulan yang diberi itu lebih cantik nilai itu? Maksudnya Sebab dia makin GPN apabila makin jauh, cerapan kita, kedudukan kita dengan session pembetulan, cerapan yang lebih lama adalah diperlukan untuk mendapat cerapan yang cantik, especially label. Sepengalaman saya, label ni kalau kita nak dapat yang cantik, kurang-kurangnya 2 jam ke atas cerapan untuk by cost. And then kita akan dapat insyaAllah 2 jam, kalau 4 jam lagi cantik satu set. Sekali one shoot cerapan 4 jam untuk level, memang cantik lah. So yang bila iMac ni, okey, dia pakai tadi Cik Adi maklum, Mac ni dia pakai pembetulan dia bagi direct daripada cost session, betul? Betul? Yang tu maksudnya nak. So, kalau macam situasi macam kedudukan kita tu jauh daripada cost session, adakah data pembetulan yang diberikan tersebut kebolehpercayaan atau ketepatan ni macam mana berbanding dengan WRS tu? Adakah dia akan compare sama macam WRS tak? Konsep dia tak? Dia akan cari 3 kos dekat, dia akan bagi pembetulan ke macam mana? Sama macam konsep WRS ke? Mac ni? Untuk Mac MSc, ini maksud Cik Adam secara real time atau post process? Real time. Post processing rasanya tak ada Mac bagi. Post processing WRS saja saya. Bukan Kan, kalau kata post processing bukan Mac, maknanya kita direct pada ni real time. Kalau real time, saya sepanjang pengalaman saya memang dia akan cari yang paling terdekat lah. Kalau kata area situ semua cost down, memang Cik Adam tak dapat correction terus. Yalah, betul lah. Pernah berlaku lah. Tapi kadang-kadang data yang diberikan oleh iMac dan juga WRS ni dia ada perbezaan lah tu. Kadang beza sampai lebih 226 tu. Tu yang saya petikaikan ke JUPEM tu. Tu yang saya persoalkan ke JUPEM tu. So kalau macam saya data yang diberikan oleh kalau kata MSc lah. WRS horizontal mungkin okey. Tapi jadi terima kasih jadi menjawab soalan. MSc mungkin okey tapi horizontal okey. WRS dekat vertical tu yang dia berbeza. Boleh sampai ke 5 cm dia ada perbezaan dia. Kalau 5 cm tu boleh pakai lagi jadi. Kadang lebih. Kadang even vertical pun horizontal pun kadang ada isu jugalah Mac dengan WRS ni. Saya pun heran. Sebab dia platform berbeza kan. Dia satu Trimble, satu Leica. Saya pun heran kenapa JUPEM pakai sekarang ni saya rasa semua dah gunakan semua daripada Leica sekarang ni. Kita guna sistem Leica SpiderNet. Semua Leica. Cuma iMac tu memang bawah Trimble lah dulu. So yang iMac tu saya rasa tak ada orang guna dah sekarang Cik Adam. iMac Trimble Ya, iMac 23 tu Trimble. So sebab iMac 23 tu dia hanya kepada GPS saja. So kita dah tak, memang orang pun jarang guna. So orang akan guna MSc 23 tu lah. MSc 31. Mac. Ya betul. Ada dengar terbaru daripada JUPEM ke? Dia nak tukar vendor baru ke? Tak ada dengar. Lepas tu Joy baru tak ada dengar lagi. Tak ada dengar lagi Joy baru. Joy baru pun belum lagi Cik Adam. Belum lagi kalau ada maklum tu boleh kan? Boleh. Terima kasih jadi terima kasih. Kalau lepas fine tune elevation mask, buat post process dan ketika result masih out of tolerance jabatan, apa lagi yang boleh fine tune? Boleh tunjuk tuan.
Baik. Saya cubalah. Okay. So result sekarang saya tutup. Okay, saya tutup. Katalah, okay, kita dah buat elevation mask pun data still masih ada masalah. Okay. Salah satu cara yang tuan-tuan boleh buat adalah dipanggil, okay. Kalau tuan-tuan perasan, time saya buat pembetulan dekat elevation mask ini tadi, saya ada dekat bahagian static ni saya ada klik tick save residual. So save residual ni dia main peranan bila kita proses data kita ni. Dia boleh keluar dipanggil ni residual view. So residual view ni kita boleh view data kita dalam apa yang kita panggil, yang ni lebih pada advance punya post processing lah. Maknanya kita akan tengok data tu okey ke tak okey, ada data pengacau ke tidak. Macam ni saya akan nampak macam shape data ni lebih kurang. So kita tak akan cakap ni ada data pengacau lah. Kalau kata tuan-tuan tengok ni pendek, kalau tuan-tuan nak disable, tuan-tuan boleh disable. Dan tuan-tuan boleh proses, tapi cuma bila proses tu takut kita dah tutup data-data yang lain. Okay. Okay, saya try tengok data lain. Yang residual view. Residual view. Okay. Tuan-tuan tengok ni mungkin nampak macam data warna hijau ni nampak macam data pengacau. So, kita disable. Kita proses balik. Okey. Nampak macam ada data pengacau lagi. Kita disable, kita proses lagi. Okey. Kalau kita main disable ni, memang kadang-kadang ni more like try and error. Kadang-kadang ada data tu sebenarnya kita disable data tu okey. Tapi bila kita buang data yang pengacau tu, kadang-kadang bila kita buang data, kita off terlampau banyak data, kita punya dari segi satellite position pula tak cantik. So, itu yang tuan-tuan boleh nampak, kita punya horizontal precision dengan vertical precision ni terus naik lagi tinggi, lagi teruk daripada sebelum ni. So, ya. Macam soalan tuan tadi tu, kalau kata masih tak kena dengan kriteria yang UPM set, salah satu cara lagi, bila kita nak disable data ni, okay, contoh data ni mungkin dia terputus, macam banyak terputus panjang ni, kita boleh terus disable lah. Akan tapi contohlah kalau kata data tu terputus dekat hujung sini je tak lawa. So kita tutup, try disable hujung sini saja. Dan try disable sini. Macam ni sebab mungkin time kita proses data, time kita buat observation, kita as surveyor mungkin kita tak perasan, kita belum off data observation tu lagi. Tapi kita dah movekan, kita tak stop lagi data observation, tapi kita dah movekan alat. So di situ sebenarnya dah mainkan peranan ada error dekat situ. So that's, yang tu more on try error. Memang kalau tuan-tuan tanya saya pun, saya akan lebih pada try error lah data-data ni. Untuk data processing. Okay. Contoh macam sini. Kalau tuan tengok, okay, data ni terputus. Tapi data atas dia okey. So kita just
disable yang ni sajalah. Yang ni at least dia boleh proses lagi untuk yang ni. So kalau kata untuk processing tu Encik yang AFCM ni memang kita more on try and error lagi lah. Okey, adakah Jupan meletakkan brand GNSS tertentu sahaja yang boleh digunakan atau apa-apa jenama alat GNSS boleh guna? Okey. Good question. Okey. Macam sekarang ni saya tak pasti brand lain lah. Kalau kata maksud ni Topcon, kami memang saya boleh jamin lah. Kalau kata yang terputus ni mungkin sebab signal satelit, tapi buat masa sekarang ni data-data yang kami dapat daripada siapa-siapa yang menggunakan data Topcon, memang kebanyakannya akan dapat timeline yang cantik macam ni lah. So maknanya tiada data yang terputus. QPAM saya rasa dia tak ada cakap alat apa saja boleh, dia tak ada sebut pun alat apa yang dia restrict pun. Cuma macam kita tengok Jupan pun pakai Trimble ke Topcon, so maknanya dia orang dah memang dah buat ujian dari segi data tu lah. Maknanya dia tahu data-data daripada alat ni tiada masalah. So data brand lain saya tak berani nak komen. Itu depend kepada pihak tuan-tuan lah untuk penggunaan alat-alat daripada brand lain. Okey, ada berapa soalan lagi? Kita ada 15 minit lagi. Daripada soalan daripada jurukod asas ni saya dah jawab tadi pengenaan untuk apply cost ni. Bila cost ni sama, maknanya sama je. Kita import cost pun kita kena dapatkan koordinat yang asal dia. Baru kita boleh proses. Okey, macam Cik Aris Azwan cakap dia boleh split data tu. Okey, split tu macam mana? Saya tunjuk sekarang contoh split data tu. Split data tu, okey, contoh raw data macam ni. Okay. Tuan-tuan nak split, maknanya kita just right click sini. Dekat sini ada tulis split. Kita boleh split by time atau duration. So kalau duration, kita nak set data, contoh data setengah jam, kita nak potong kepada 10 minit, 10 minit. So at least dia akan ada 3 data lah. So macam ni, kita split by 10 minit atau 15 minit. Okay. So dia akan jadi 2, ada 3 data lah. 1, 2, 3. Dekat sini memang dia keluar 1_2 je. Tapi dekat sini dia dah ada banyak sebenarnya. Okay. Dia ada head, ada tail, ada tail. So head ni yang first kali, tail ni nombor 2. Tail 1 ni nombor 2, tail 2 ni yang nombor 3. So tuan-tuan boleh je buat untuk try. Lepas tu tapi sebab yang bacaan yang ketiga ni pendek sangat, 1 minit. So 1 minit memang tak lepas lah. So kalau kata ni tak nak, kita delete saja. So tuan-tuan tengok dia dah jadi ada 2 dari sini lah. 1 A, 1 B. Sama juga proses je balik. So kita tengok macam ni data dia. Okay. Okay, so
Okay. Okay. Macam tuan-tuan tengok, bila data yang 10 minit ni kita guna, kita boleh dapat juga accuracy, precision 5mm dan 8mm. Tapi untuk 1B ni, dia tak mencapai precision yang cantik lah. Mana yang ni 10mm, ni 39. Mungkin sewaktu ni satellite kurang lah, satellite tak banyak. So that's why data tak cantik lah. Okay. Ni more like try and error. Kita boleh manipulate data tu sebenarnya. Tapi yalah, macam tuan-tuan bila nak submit ke JUPAM, tuan-tuan kena export data tu dalam bentuk Rhinex dan submit ke JUPAM lah. Maknanya data ni tuan-tuan perlu export balik daripada Magnet Tools dalam bentuk Rhinex, keluarkan dia, baru submit ke JUPAM. Okay. Okay, tumpang tanya untuk data yang dicerap selepas diprotes. Ada data menunjukkan fix dan juga ada data menunjukkan float. Ada tak cara untuk elakkan terdapat data float dalam cerapan kita dan macam mana nak tahu data yang cerap tu boleh digunakan sebelum balik dari tapak? Kalau untuk fix dan float, macam mana nak tahu data float sebelum balik dari capak, daripada tapak, sorry. So maknanya kita tak tahu sebab kalau kita buat melainkan tuan terus proses dekat site lah. Tapi kalau tuan-tuan balik baru tahu ada float, yang tu mungkin ada masalah lah. So that's why kalau saya suggest, kalau kita buat tempat yang lama, tempat yang susah nak access, tempat susah nak masuk, buat cerapan yang lama. Mungkin sejam, 2 jam dan juga set data tu kena banyak. Pendapat saya kalau tuan-tuan buat satu set at least 30 minit. So 4 set dah 2 jam dekat site untuk satu station. Mungkin tuan-tuan rasa lama tapi berbaloi daripada tuan-tuan kena balik office, datang balik. Atau terus buat cerapan 2 jam. Cerapan 2 jam, lepas tu kita potong 1 jam 1 jam untuk 2 cerapan. Atau macam Tuan Arish Azan cakap tadi, dia buat 4 jam terus. 4 jam, maknanya dia boleh potong sejam-sejam atau dia boleh potong 2 jam 2 jam. Float ni selalu terjadi sebab masa yang kita cerap tu terlampau pendek. Dan satu lagi tempat kita buat cerapan tu lah. Maknanya tempat kita buat cerapan tu kalau boleh bebas daripada anasir-anasir apa? Macam apa tu? Pokok-pokok ni kalau boleh kita dapat clear sky view lah. Tempat-tempat yang untuk kita buat cerapan GPS ni. Menjawab tak soalan saya, Cik Syafiq? Daripada Joko Harmoni. Okey. Kita ada 9 minit lagi. Tapi okey, kalau tuan-tuan ada still masalah dari segi apa buat CRM, data cerapan apa semua ni, tuan-tuan boleh tanya saya lah atau any TopCon members yang tuan-tuan kenal di TopCon Positioning Malaysia. Kalau pandemik ni dah selesai, tuan-tuan boleh datang TopCon. Tuan-tuan dijemput datang TopCon. Kita tak ada masalah. Di sana juga di TopCon juga kita ada support yang boleh assist tuan-tuan untuk proses data-data macam ni. Baik. Okey. Ada soalan lagi daripada pihak tuan-tuan?
Berapa PDOP terbaik boleh terset untuk observe kawasan yang ada kanopi? Okey. PDOP terbaik. PDOP terbaik. Kalau kita belajar dulu, PDOP ni kalau boleh kena bawah 2. Kalau kita belajar geodesi dulu. Maknanya tempat dapat full satellite punya ni bawah 2 lah. Dan kalau saya rasa kalau tuan-tuan proses hantar report, buat report GPS, hantar kepada bahagian apa, kepada consultant, mungkin dia minta PDOP bawah pada 5 lah at least. PDOP ni selalu kita kalau kata kita proses statik, kita tak nampak sangat lah. Maknanya proses statik memang data dah okey. PDOP ni selalu kita akan guna bila kita buat RTK. So kalau RTK kita buat PDOP kita, kadang-kadang dengan adanya satelit daripada Beidou sekarang ni, kalau kita buat RTK base rover, dengan adanya satelit daripada Beidou sekarang ni, so nombor satelit kita dah banyak. Bila nombor satelit kita dah banyak, Beidou tu PDOP kita mungkin akan kadang-kadang kita duduk sebelah pokok pun kita boleh dapat fix. Maknanya kadang-kadang kita punya sky plot kita tu patut ada 4 kuadran, kita hanya dapat 2 kuadran saja ada dapat GPS. Bila 2 kuadran saja kita dapat GPS, by right kita tak patut dapat fix. Kalau kita dapat fix, PDOP kita mungkin akan tinggi. Bila PDOP kita tinggi tapi kita dapat fix, saya still cakap base sebab satelit ada banyak. Itu saja. Maknanya bila satelit kita ada banyak, kita boleh dapat fix yang kita masih boleh dapat fix lah. Sebab kita dah ada Beidou sekarang. Dulu kita tak ada Beidou, kita hanya ada GPS GLONASS. Kalau untuk kita guna dengan ATKNet, memang agak susah sikit lah sekarang ni. Sebab Jepam hanya ada sampai GPS GLONASS saja. Beidou tiada lagi. Okey. Kita ada masa 5 minit lagi. So boleh tak tuan-tuan on kamera? Saya just nak ambil gambar ramai-ramai sini. Dia pergi together mode. On kamera masing-masing. Okey. Sekejap. Okey. Boleh rosak. Okey, baik. Ramai lagi ni. Ramai lagi tak open kamera ni. Okey. Okey, baik. So tak apa, kita ambil saja. Mungkin yang lain malu-malu kot nak keluar. Okey. Okay, alright. 1, 2, 3. Okey. Baik, terima kasih tuan-tuan. Okey Di, terima kasih Di. Okey, terima kasih semua yang hadir. So harap Terima kasih tadi. ni membantulah. Terima kasih. Kalau tuan-tuan ada masalah semua beritahulah. Tolong. Okey, terima kasih Cik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Semua. Terima kasih Tuan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Azli. Terima kasih Cik Adi. Terima kasih Tuan Adi sharing ini.
Terima kasih banyak Encik Adi. Terima kasih, terima kasih. Semua jalan. Terima kasih. Thank you.